Hai semua, selamat sejahtera. Saya Teacher Tan. Video kali ini adalah Matematik Tingkatan 2, Bab 5, Bulatan. Dan mengenai satu subtopik yaitu sifat simetri perentas bahagian yang pertama. Dalam video sebelum ini, kita sudah belajar tentang sifat bulatan. Untuk video kali ini, kita hanya fokus ciri-ciri bulatan, pusat dan jejari bulatan. Ciri pertama, diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Okey, bulatan mempunyai bilangan paksi simetri yang tidak terhingga. Okey, maknanya ada banyak lagi paksi simetri seperti ini. Okey, dan sebenarnya diameter ialah perentas yang melalui pusat bulatan. Okey, kita lihat ciri yang kedua, iaitu jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu. Okey, kita lihat bulatan ini. Okey, pusat bulatan O, ini titik A, titik B. AB ialah perentas. Okey, ini diberi titik C. Jadi, OC ialah jejari. Okey, perhatikan jejari OC ini berserenjang dengan perentas AB. Jadi, okey, jika titik ini ialah M, maka AM mesti sama dengan BM. Okey ya. Jika AB ialah 10 cm, panjang perentas ini ialah 10 cm, sebab jejarinya berserenjang dengan perentas, dia membahagi dua sama perentas itu. Maka AM dengan BM ialah 5 cm. Okey, dua bahagian ini sama panjang. Baik. Seterusnya kita lihat ciri yang ketiga. Pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, tengok bulatan ini. Okey, pusat bulatan O. Okey, ini A, ini B. AB ialah suatu perentas. Okey, untuk menentukan di mana letaknya pusat bulatan, kita kena bina pembahagi dua sama serenjang pada perentas ini dengan menggunakan jangka lukis. Okey. Mungkin ada satu soalan suruh anda untuk tentukan pusat bulatan. Dia hanya bagi bulatan ini lilitan sahaja. Okey, nanti cikgu akan tunjuk dengan lebih jelas. Okey, so yang ini adalah pembahagi dua sama serenjang bagi perentas ini. Okey, begitu juga pada perentas CD ini. Okey, ini suatu perentas. Okey, CD ya. Bina lagi pembahagi dua sama serenjang pada perentas ini. Okey, ini contoh. Baik, so terdapat satu titik persilangan. Okey, antara dua pembahagi dua sama serenjang ini kan. Maka titik inilah merupakan pusat bulatan tersebut. Okey, boleh faham kan? Okey, kita teruskan ke ciri yang keempat. Okey, perhatikan raja ini ya. Okey, perentas yang sama panjang akan menghasilkan lengkok yang sama panjang. Okey, perhatikan gambar raja ini. AB dan CD ialah perentas yang sama panjang. Okey, jadi kedua-dua lengkok, panjang lengkok ini juga sama. Okey, panjang lengkok ini adalah sama. Contoh, jika AB dia kata sama dengan CD dan ini simbol saya guna untuk mewakili panjang lengkok AB ya. Okey, panjang lengkok AB ialah diberi 5 cm. Maka panjang lengkok CD juga 5 cm. Boleh? Okey, so kita lihat ciri yang terakhir iaitu ciri yang kelima.
Baik. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, ulang sekali lagi ya. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, baik. So, kita lihat bulatan ini. AB dan CD ialah dua perentas yang sama panjang. Okey, nampak ada simbol dia. Okey, sama panjang. Jarak OM mesti sama dengan jarak ON. Okey, ini adalah ciri yang kelima. Jika AB sama dengan CD, maknanya dua-dua perentas itu adalah sama panjang lah. Okey, iaitu 6 cm katakan. Dan OM ialah 4 cm. O ke M adalah 4 cm. Maka ON berapa cm? Tentunya ialah 4 cm. Mesti sama dengan OM. Okey, sebab dua-dua perentas ini sama, maka jarak dua-dua perentas ke pusat bulatan mesti sama. Baik, soalannya. Panjang OD berapa? Di mana OD? OD adalah kat sini kan, OD. Okay, so kalau nak cari panjang OD, kita perlu memahami satu teorem yang sangat penting. Apa dia? Iaitu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras yang kita telah mempelajarinya semasa di tingkatan 1. Okey, baik. Teorem ini hanya melibatkan, teorem Pythagoras ini hanya melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, ingat. So, dalam bulatan ini, cikgu tunjukkan satu segitiga bersudut tegak. Baik, ini. Kan? Cikgu keluarkannya dan besarkannya. Okey. Dan sebuah segitiga ini, bersudut tegak ini, mempunyai apa? Satu sudut tegak iaitu 90 darjah kan? Dan dua sudut tirus. Okey? So, sisi yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut tegak ini dinamakan hipotenus. Okey, apabila panjang dua sisi sebuah segitiga bersudut tegak diketahui, panjang sisi ketiga dapat dicari dengan menggunakan teorem Pythagoras ini. Okey, baik, kita teruskan. Cikgu bagi contoh. Okey. Kuasa 2, okey, kita lihat. Katakan ini C. Ini ialah C. Ini ON ialah A. Okey. Kemudian ND ialah B. Maka kita boleh tulis C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maknanya kuasa 2 panjang hipotenus, C ialah hipotenus, sama dengan hasil tambah 2 panjang, okey, hasil tambah kuasa 2 panjang 2 sisi yang lain. Okey, ulang sekali lagi. Kuasa 2 panjang hipotenus sama dengan hasil tambah kuasa 2 panjang 2 sisi yang lain. Hubungan ini disebut sebagai apa? Teorem Pythagoras. Okey, bila kita boleh guna teorem ini? Apabila kita nak cari panjang sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan telah diberi panjang dua sisi yang lain. Okey, boleh faham? Baik. Kalau kita nak cari A, nak cari A iaitu panjang ON ini. Kita tulis A kuasa 2
Okey, lepas tu B kuasa 2 kita kena pindah ke sebelah kiri kan. Maka C kuasa 2 kena tolak B kuasa 2 sebab positif pindah tempat mesti jadi negatif. Di sini A bukan sisi yang terpanjang kan? Jadi di sini bukan tambah lah. Kita ambil nilai yang besar tolak nilai yang lebih kecil. Okey. Begitulah keadaan ini. Bila kita nak cari nilai B iaitu panjang ND. Okey, kita tulis B kuasa 2. Kemudian A kuasa 2 ini kena pindah ke sebelah kiri. Jadi C kuasa 2. Kemudian A kuasa 2 pindah ke sebelah kiri akan jadi tolak. Sama dengan B kuasa 2 lah. So, B juga bukan hypotenuse. Jadi, di sini bukan tambah. Kita ambil nilai yang besar, tolak nilai yang lebih kecil. Okey ya? Boleh faham? Baik. Contoh. Hypotenuse ialah 13 cm. Iaitu C ialah 13 cm. Sebelah sini ialah sisi bersebelahan iaitu bertentangan. Ini sisi bertentangan A dan sebelah sini ND ialah sisi bersebelahan iaitu 12 cm. Okey, so sekarang kita nak cari panjang sisi ini kan. Maka kita boleh guna teorem Pythagoras ini. Okey, sisi ini A ini ialah sisi bertentangan. Jadi, langkah pertama kita tulis hubungan kuasa 2 bagi panjang sisi yang kita nak cari. Iaitu A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Iaitu 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Kemudian kita selesaikan persamaan ini untuk mencari nilai A iaitu panjang sisi yang tidak diketahui lah. Baik. So, 169 tolak 144. Kita akan dapat 25 kan. Okey, lepas tu A ialah ini kuasa 2. So, bila pindah ke sebelah kanan akan jadi punca kuasa 2. 25. Okey. Jadi, tekan kalkulator kita akan dapat 5. So, A ialah 5 cm lah. Okey, cikgu nak tunjuk cara kedua untuk menulis langkah. Okey, kita boleh tulis A sama dengan punca kuasa 2, 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 seperti ini. Kemudian seterusnya, kita tekan kalkulator 13 kuasa 2, kita dapat 169. Okey, tolak. 12 kuasa 2 adalah 144. Kemudian tekan kalkulator, hasil tolak ini dulu. Iaitu kita akan dapat 25, maka jawapannya ialah 5 cm. Okey. Ada dua cara untuk menulis langkah, so anda boleh pilih salah satu daripada ini. Baik, kembali ke soalan tadi, iaitu panjang OD berapa? OD di sini kan. Mula-mula kita kena pastikan sudut tegak di mana? Sudut tegak di sini kan. Kemudian kena pasti hypotenuse, sisi bertentangan dengan sudut tegak ini. Di sini OD ialah hypotenuse kan, sisi yang terpanjang. Maka ini ialah ON berapa? ON ialah 4. ND ialah berapa? ND ialah 3 lah. Kenapa 3? Sebab ini 6 cm, perentas 6 cm. So, bahagi 2, kita akan dapat 3. Okey, cikgu besarkan segitiga bersudut tegak ini. Baik, ini 4 cm, ND adalah 3 cm sebab 6 bahagi 2. Okey, baik. So, kita tulislah langkah untuk cari nilai OD ini. Baik, kita boleh tulis punca kuasa 2, ON kuasa 2, tambah ND kuasa 2. Okey, teorem Pythagoras. Okey, ON ini ialah 4. Kita ganti masuk, ND adalah 3.
Kena tambah ini sebab dia adalah hypotenuse. Maka 4 kuasa 2 ialah 16, 3 kuasa 2 ialah 9. Jadi hasil tambah 16 dan 9 ialah 25. Okey, kena square root. Punca kuasa 2, 25 ialah 5 cm. Okey, lihat contoh ini. Raja ini menunjukkan sebuah bulatan berpusat O, MN, OM, OP ialah garis lurus. Jika diameter bulatan ialah 20 cm dan SP ialah 2 cm. Hitung panjang perentas MN. Okey, sebenarnya OP dan OM ialah jejari ya. OP, OM ialah jejari. Garis MN yang berserenjang dengan jejari OP merupakan suatu perentas. Okey, sekarang cikgu tanya satu soalan. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Jawapannya ialah ya, sama panjang. MS sama dengan SN. Okey, mereka adalah sama. Kenapa? Sebab jejari OP ini yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Okey? Okey, so kita lihat soalan. Kita kena cari apa? Kita dikehendaki cari panjang MN, iaitu perentas ini. Okey, biar kita analisis dahulu. Kalau kita nak cari MN, kita kena tulis apa? 2 darab dengan MS ataupun 2 darab SN, kan? Jadi, kita kena cari MS dahulu. Perhatikan di sini, MS adalah sebahagian daripada bukan. MS adalah salah satu sisi bagi segitiga bersudut tegak. Betul tak? Jadi, kita boleh guna apa? Theorem Pythagoras. Okay. So, ialah OM kuasa 2 tolak OS kuasa 2 kemudian square root. Kita tengok. OM ini ialah hypotenuse sebab dia bertentangan dengan sudut tegak ini, kan? Okay. Lepas tu MS dia bukan hypotenuse sebab kena tolak ini. Okay. Hypotenuse kuasa 2 kemudian tolak OS kuasa 2. Okay. OM ialah jejari, kan? OS panjang OS tidak diberi dalam soalan. Okey, jadi kita kena cari apa? Kita kena cari OS. Dan sebenarnya OS kita boleh dapat dengan tolak OP, tolak SP lah. Guna OP iaitu jejari juga. Okey, tolak SP. Dan SP ialah 2 cm. Jadi sekarang kita perlu cari jejari. Yang ini SP 2 cm. Jejari iaitu OM ataupun OP. Okey, so kita lihat penyelesaian. Okey, keluarkan segitiga ini. Sudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. OSM. Okey, diameter bulatan diberi berapa? Diberi 20 cm, kan? Baik. So, berapa jejari kita? OM. Iaitu kita guna diameter, panjang diameter bahagi dengan 2. Okey? Sebab jejari ialah separuh daripada diameter. Sama dengan 10 cm. Okey. So, di sini OM ialah 10 cm. Kita cari apa? Kita cari OS. Senang saja iaitu OP tolak SP. Baik. OP ialah jejari. Dia adalah sama dengan OM. Jadi, OP kita tulis 10. Kemudian tolak nilai SP yang telah diberi iaitu 2 cm. Jadi OS ialah berapa? 8 cm. Okey, sekarang kita kena cari apa? MS. Guna teorem Pythagoras. Okey. Nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Kita kena kuasa 2 dulu. Iaitu 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. 100 kuasa 2 10 kuasa 2 ialah 100.
8 kuasa 2 ialah 64. Hasil tolak 100 dan 64 kita dapat 36. Jadi, punca kuasa 2 36 ialah 6. MS sudah dapat dicari. So, sekarang kita kena cari apa? MN. Jawapan yang terakhir. So, langkah yang terakhir. So, MN ialah 2 kali MS. So, MS ganti dengan 6 saja. So, panjang perentas MN ialah 12 cm. Senang saja kan? Baik, seterusnya. Okey, kita menjalankan suatu aktiviti pembinaan geometri. Okey, untuk menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan. Baik, ini ialah satu titik P pada satu bulatan. Sekarang kita kena bina dua perentas PQ dan PR. Okey. Okey. Buat satu lengkok tanda pada lilitan. Okey, di sini buat satu lengkok, okey, pada lilitan. Kemudian kita gariskan P ke titik yang ditanda itu. Okey, lengkok yang memotong lilitan itu dan sini ialah PQ, sini ialah PR. Okey ya, so sekarang kita pergi membina pembahagi dua sama serenjang bagi PQ dan PR. Cikgu guna 4.5 cm. So, anda boleh guna 4 ataupun ukuran yang berlainan. Okey, kita membina dua sama serenjang bagi PQ dulu. Okey. So, sekali lagi kita buat satu titik persilangan di sini. Hujung tajam letak di sini, kemudian sekarang letak di titik P. Okey. Kemudian gariskan. So, ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi PQ. Okey, so sekarang kita binalah pembahagi dua sama serenjang bagi PR. Kemudian letakkan hujung tajam jangka lukis pada titik A. Okey. Memotong lengkok ini. Okey, baik. Kemudian kita tanda di sebelah sini pula. Okey, memotong lengkok ini. Baiklah. Lepas tu kita sambungkan terhasillah pembahagi dua sama serenjang bagi PR. Okey, titik persilangan ditandakan dengan titik O. Ini ialah O. Okey, lukis garisan dari O ke lilitan bulatan. Namakannya OD. Ini ialah jejari. Sekarang kita ukur jejari itu. Dari 0 sampai sini ialah berapa? 3.6 kan? Okey, ini 3.6. Ya, kita sudah dapat jejari bulatan ini. Iaitu 3.6 cm. 3.6 cm. OD ialah jejari. Baik. Setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan bolehlah tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe.
Sekian terima kasih. Kita jumpa lagi.